Being up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Hazim bin Ismail. Saya berasal dari Kelantan. Nama saya Cok Yong Song Eng dari Batam Sarawak. Nama saya Muhammad Nizakuan bin Muhammad Fitri, berasal daripada Kedah. Hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu pelaksanaan dasar kurikulum ke arah melahirkan murid seimbang di SK Seri Embun. Baiklah, perkenalan. Cikgu Dini, Guru Besar SK Seri Embun, ingin menggalakkan murid SK dalam kurikulum. Murid kini terlalu fokus pada akademik dan kurang semangat menghibah. Berdasarkan Peraturan 3/1 P.U/A 531/97, kurikulum ialah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. 5 dasar utama boleh membantu mengatasi masalah ini. Baiklah, pada hari ini saya ingin menyentuh tentang dasar utama, iaitu kurikulum sebagai sebahagian daripada kurikulum. Dasar ini bukanlah perkara baru dalam dunia pendidikan, namun ia sering disalaherti oleh sebahagian masyarakat yang menganggap aktiviti kurikulum hanyalah aktiviti sampingan atau sekadar pengisian masa selepas waktu akademik. Sebenarnya, kurikulum ialah lanjutan dan pelengkap kepada kurikulum akademik yang berfungsi untuk membangunkan potensi murid secara menyeluruh, meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, atau lebih dikenali sebagai JERIS. Jika kita menelusuri semula falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat utama pendidikan ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Maka, jelaslah bahawa aktiviti kurikulum bukan sekadar hiburan atau aktiviti luar kelas mata-mata, tetapi ia adalah satu medium penting dalam membentuk jati diri murid, memupuk nilai kepimpinan, semangat kerjasama serta daya tahan diri menghadapi cabaran dunia sebenar. Sebagai contoh, Cikgu Dini boleh menyelaraskan jadual PDP dengan aktiviti kurikulum supaya murid tidak melihat dua perkara ini sebagai entiti yang berbeza. Misalnya, dalam minggu STEM, aktiviti seperti kelab STEM, pertandingan inovasi atau projek reka cipta boleh dijalankan secara terancang dan disepadukan dalam sesi pembelajaran sains atau matematik. Dengan cara ini, murid bukan sahaja belajar teori dalam bilik darjah tetapi turut mengaplikasikan pengetahuan mereka secara praktikal, sekaligus meningkatkan kefahaman dan minat mereka terhadap pelajaran. Kita juga boleh melihat potensi besar dalam kurikulum sukan dan permainan. Dalam konteks semasa, Malaysia kini sedang memperkukuhkan agenda kesihatan mental dan kesejahteraan murid selepas pandemik COVID-19. Ramai murid dilaporkan mengalami tekanan dan kehilangan motivasi untuk belajar. Maka, aktiviti sukan, kelab dan persatuan sebenarnya berfungsi sebagai terapi sosial dan emosi yang amat penting. Melalui penyertaan aktif dalam aktiviti seperti bola sepak, bola jaring atau tarian tradisional, murid dapat membina keyakinan diri, bergaul dengan rakan-rakan dari berbagai latar belakang dan mengurangkan tekanan akademik. Selain itu, kita tidak boleh menafikan bahawa dunia pendidikan kini sedang bergerak ke arah pendidikan abad ke-21 dan pendidikan digital. Dalam konteks ini, kurikulum berperanan besar untuk memperkukuhkan kemahiran insaniah atau soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritikal dan kreativiti. Sebagai contoh, pelibatan murid dalam kelab inovasi, kelab multimedia atau pasukan pembimbing rakan sebaya bukan sahaja berlatih mereka menggunakan teknologi, malah mengasah kemahiran kepimpinan dan tanggungjawab sosial. Bayangkan apabila seorang murid menyertai pertandingan inovasi peringkat daerah atau kebangsaan,
Dia bukan sahaja belajar tentang reka bentuk atau penyelesaian masalah, tetapi juga belajar cara mempresentasikan idea secara meyakinkan, berinteraksi dengan juri serta bekerjasama dalam pasukan. Semua ini adalah nilai tambah yang sukar diperoleh hanya melalui pengajaran akademik semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kita sering mendengar rumutan bahawa pelajar pada hari ini kurang daya tahan, cepat putus asa dan mudah terpengaruh dengan media sosial. Hal ini sebenarnya berpunca daripada kurangnya pendedahan kepada pengalaman sebenar dunia luar bilik darjah. Kurikulum memberi peluang kepada murid untuk belajar daripada pengalaman, bukan hanya daripada buku teks. Aktiviti seperti perkemahan unit beruniform, pertandingan pidato atau projek khidmat masyarakat dapat mendidik mereka tentang nilai tanggungjawab, disiplin dan semangat patriotik. Sebagai contoh, ketika pelajar terlibat dalam program remote atau aktiviti gotong royong komuniti, mereka belajar untuk menghargai kepelbagaian budaya, memahami konsep perpaduan nasional dan mengamalkan nilai hormat menghormati, sesuatu yang amat penting dalam konteks Malaysia Mandarin hari ini. Dalam dunia yang semakin berpecah dengan isu perkauman, kebencian dalam media sosial serta cabaran globalisasi, nilai-nilai sebegini amat penting untuk dipupuk sejak di bangku sekolah. Selain itu, penyelarasan antara PDP dan kurikulum juga membantu guru mengamalkan pendekatan holistik dalam pengajaran. Sebagai contoh, seorang guru sains boleh melibatkan murid dalam projek penanaman hidroponik di bawah kelab pertanian sekolah dan pada masa yang sama mengaitkannya dengan topik fotosintesis dalam kurikulum akademik. Guru pendidikan Islam pula boleh mengaitkan aktiviti kelab nasyid atau kesenian Islam dengan nilai akhlak dan seni dakwah. Ini menunjukkan bahawa PDP dan kurikulum sebenarnya boleh saling melengkapi, bukan bersaing antara satu sama lain. Dari segi data pula, Kementerian Pendidikan Malaysia kini sedang menekankan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD yang menilai aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara seimbang. Ini bermakna aktiviti kurikulum yang dirancang dengan baik boleh dijadikan sebahagian daripada bukti pentaksiran selaras dengan usaha melahirkan murid yang holistik. Namun begitu, untuk menjayakan dasar ini, kita memerlukan komitmen semua pihak seperti guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Guru perlu kreatif dalam menyusun jadual dan mencari ruang integrasi antara PDP dan kurikulum. Pentadbir pula perlu memberi sokongan dari segi masa dan logistik, manakala ibu bapa harus memahami bahawa kurikulum bukanlah beban tambahan tetapi peluang untuk anak mereka berkembang menjadi insan seimbang. Akhir kata, dasar kurikulum sebagai sebahagian daripada kurikulum ini bukan hanya slogan atau teori dalam dokumen pendidikan. Ia adalah satu falsafah pendidikan yang hidup, yang memerlukan tindakan dan pelaksanaan secara berterusan. Apabila PDP dan kurikulum disepadukan secara harmoni, barulah kita dapat melahirkan generasi pelajar yang seimbang dari segi jeris, memiliki daya saing global serta kekal berakar dalam nilai dan jati diri kebangsaan. Murid yang melalui pengalaman sedemikian akan lebih seronok belajar, lebih bermakna dalam pembelajaran mereka dan akhirnya melihat bahawa kurikulum bukan aktiviti tambahan tetapi sebahagian daripada perjalanan mereka sebagai pelajar yang cemerlang dan berwawasan. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada dasar utama yang kedua, iaitu penyertaan semua murid dalam kegiatan aktiviti kurikulum. Dasar ini menekankan bahawa setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti daripada kategori utama, iaitu satu unit daripada unit uniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan. Tujuannya adalah untuk memastikan penglibatan menyeluruh dalam kalangan semua murid tanpa mengira tahap akademik. Melalui dasar ini, murid dapat dibentuk supaya seimbang dari segi akademik dan sosial. Mereka bukan saja belajar dalam bilik darjah, tetapi juga membina nilai-nilai murni seperti disiplin, tanggungjawab dan semangat berpasukan. Sebagai contohnya, yang boleh dikaitkan dengan situasi Cikgu Dini,
di mana para pelajar lebih cenderung ke arah akademik berbanding dengan co-curriculum. Baiklah, apa yang boleh dilakukan oleh Cikgu Dini ialah Cikgu Dini boleh melaksanakan sistem kehadiran co-curriculum wajib untuk memastikan semua murid terlibat secara aktif. Selain itu, sekolah juga boleh memberi ganjaran ataupun memperkenalkan ganjaran seperti sijil penyertaan, markah co-curriculum ataupun anugerah khas kepada murid yang menunjukkan komitmen yang tinggi. Aktiviti juga perlu disesuaikan dengan minat murid. Bagi contohnya, aktiviti e-sukan, kelab STEM dan kelab seni. Kesannya, apabila dasar ini dilaksanakan, murid akan jadi lebih aktif, berkeyakinan dan sihat secara fizikal dan mental. Dalam masa yang sama, ia membantu mengurangkan tekanan akademik sebab mereka boleh menyalurkan tenaga dan minat melalui aktiviti co-curriculum. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada dasar utama yang ketiga, iaitu penyertaan semua guru dalam pelaksanaan co-curriculum. Dasar ini menegaskan bahawa setiap guru wajib memainkan peranan aktif dalam aktiviti co-curriculum. Ini bermaksud guru perlu terlibat sebagai penasihat kelab atau persatuan atau jurulatih unit beruniform. Tugas guru bukan hanya terhad kepada proses PDP bilik darjah, tetapi juga menekuni tugas memimpin dan memantau perkembangan sesiah murid melalui aktiviti luar bilik darjah. Peranan guru dalam co-curriculum juga melibatkan aspek-aspek seperti merancang dan menyusun aktiviti tahunan kelab atau unit masing-masing, memastikan rekod penyertaan dan kehadiran murid direkodkan dengan betul, dan mengenal pasti potensi murid dan dalam bidang tertentu, serta memberi motivasi ataupun membina keyakinan diri murid melalui kegiatan yang dijalankan. Dengan pelibatan menyeluruh, guru pelaksana kurikulum akan menjadi lebih sistematik, teratur dan seimbang, sekaligus memastikan objektif pembangunan holistik murid dapat dicapai. Untuk kita kaitkan dengan situasi Cikgu Dini boleh memperkenalkan sistem jadual co-curriculum yang jelas dan adil, di mana setiap guru ditugaskan mengikut bidang kepakaran atau minat masing-masing. Sebagai contohnya, guru yang mempunyai kemahiran bahasa Melayu diletakkan dalam persatuan bahasa Melayu untuk menguruskan persatuan tersebut, manakala guru dalam bidang sains diletakkan dalam kelab STEM untuk menguruskan aktiviti tersebut. Selain itu, sekolah boleh mengadakan mesyuarat penyelaras co-curriculum setiap bulan untuk memastikan setiap guru membuat laporan perkembangan dan seterusnya memantau tahap pencapaian murid. Sekolah Kementerian Seri Ilmu juga boleh melaksanakan kursus dalaman ataupun bengkel ringkas bagi meningkatkan kemahiran guru dalam menguruskan aktiviti co-curriculum dengan lebih berkesan. Pendekatan ini saja bukan memudahkan pentadbiran co-curriculum, malah memberi peluang pada guru untuk memperkembangkan bakat kepimpinan, kreativiti dan hubungan profesional sesama rakan sejawat. Kesan pelaksanaannya, apabila dasar ini dilaksanakan dengan sepenuhnya, beberapa kesan positif akan dapat dilihat. Pertama, hubungan guru dan murid menjadi lebih erat kerana interaksi bukan sahaja berlaku ketika PDP, tetapi juga melalui aktiviti santai ataupun kerjasama di luar bilik darjah. Ini meningkatkan suasana, sokongan emosi dan rasa dihargai oleh murid dalam kalangan murid. Kedua, budaya kerja berpasukan dalam kalangan guru akan semakin kukuh, sekaligus mewujudkan suasana sekolah yang lebih harmoni dan produktif. Ketiga, pelaksanaan co-curriculum menjadi lebih berkualiti dan konsisten kerana setiap guru memainkan peranan aktif dan bertanggungjawab terhadap unit masing-masing. Akhir sekali, murid akan lebih bermotivasi untuk menyertai aktiviti dan secara tidak langsung pencapaian akademik serta disiplin sekolah dapat ditingkatkan. Pada kesempatan ini, saya akan membentangkan mengenali dua tasar penting dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah, iaitu tasar pelaksanaan co-curriculum sebagai lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran serta dasar penyertaan secara beramai-ramai.
Perbentangan ini dulu mengaitkan pelaksanaan dasar tersebut dengan contoh di sekolah kebangsaan Seri Empun serta kesannya terhadap murid. Dasar pertama menekankan bahawa proses pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik belajar. Sebaliknya, ilmu yang dipelajari melalui sesi pengajaran dan pembelajaran perlu diteruskan melalui aktiviti kokurikulum. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar selaras dengan konsep learning by doing atau belajar sambil mengalami. Melalui pengalaman langsung ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna, mendalam dan mengelonokkan. Aktiviti kokurikulum juga berperanan penting dalam membentuk murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, sosial, dan fizikal, serta menjadikan mereka lebih bersedia menghadapi cabaran dunia moden. Pelaksanaan kokurikulum sebagai kesinambungan PDB memberi peluang kepada murid untuk memperkukuhkan kemahiran insannya. Murid dapat melatih kemahiran komunikasi melalui interaksi dalam kumpulan, membina keyakinan diri melalui perbentangan atau pertandingan, serta meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah mereka melalui aktiviti berdasarkan proses. Dalam masa yang sama, murid turut mempelajari nilai kepimpinan, kerjasama dan disiplin. Kesemua elemen ini sangat penting bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga cemerlang dalam kemahiran interpersonal dan karakter. Di Sekolah Kebangsaan Seri Empun, dasar ini dapat diperlihat melalui berbagai program yang berkait rapat dengan pembelajaran akademik di bilik belajar. Sebagai contoh, projek kita semula dijalankan bagi memperkukuhkan pemahaman murid terhadap konsep kelestarian alam sekitar dalam mata pelajaran sains. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja mempelajari teori mengenali kegurusan sisa, tetapi dulu memperhatikan amalan mengitar semula dalam pemeliharaan alam sekitar dalam kehidupan seharian. Selain itu, sekolah ini juga melaksanakan pertandingan robotik di bawah program STEM. Pertandingan ini membolehkan murid menerapkan pengetahuan matematik, sains, dan teknologi dalam membina serta mengendalikan robot sekaligus mengasah kemahiran teknologi, inovasi, dan kerja berpasukan. Di samping itu, program khidmat masyarakat turut dijalankan melalui mata pelajaran pendidikan moral dan pendidikan sivik. Program ini memupuk semangat kesukarelawan, nilai empati, dan rasa tanggungjawab sosial terhadap komuniti setempat. Pelaksanaan dasar ini memberikan berbagai kesan positif. Pembelajaran menjadi lebih mengelonokkan dan bermakna kepada murid dapat melihat kaitan antara teori dan aplikasi sebenar. Selain itu, murid juga dapat menunjukkan peningkatan dalam aspek pembelajaran, kematangan berfikir, berdisiplin diri dan keupayaan bekerja secara berpasukan. Mereka juga lebih yakin dalam berinteraksi dengan rakan sebaya dan masyarakat sekaligus melahirkan murid yang berkeyakinan tinggi, bersosial mulia dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Seterusnya, dasar kedua ialah dasar pengertian secara beramai-ramai. Dasar ini menekankan bahawa semua murid perlu terlibat dalam aktiviti kokurikulum,
bukan sekadar mereka yang mempunyai bakat atau minat khusus. Penyertaan menyeluruh ini bertujuan untuk memberi peluang sama rata kepada semua murid untuk membina potensi diri. Bukan ini sahaja, dasar ini juga mengalahkan pembentukan semangat perpaduan, kerja berpasukan dan kekitaan dalam kalangan murid. Apabila semua murid terlibat dalam aktiviti ini, suasana sekolah menjadi lebih harmoni dan ceria serta mampu membina jati diri dan rasa bangga terhadap sekolah. Di Sekolah Kebangsaan Seri Empun, dasar ini dilaksanakan melalui penganjuran program besar-besaran yang melibatkan penyertaan seluruh warga sekolah. Antaranya termasuklah Hari Sukan Tahunan, Karnival Bahasa, Minggu Kurikulum, serta program gotong royong bersama komuniti setempat dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, yaitu BIDG. Program-program ini bukan sahaja melibatkan penyertaan murid dan guru, tetapi juga komuniti luar, sekaligus menunjukkan hubungan baik antara sekolah dan masyarakat. Melalui penyertaan menyeluruh, murid berpeluang mengembangkan bakat, membina hubungan sosial, dan juga memupuk semangat setia kawan tanpa mengira latar belakang. Kesan daripada pelaksanaan dasar ini sangat ketara. Murid menjadi lebih aktif, yakin, dan juga berdisiplin dalam setiap aktiviti yang telah disertai. Suasana sekolah menjadi lebih positif, harmoni, dan penuh dengan semangat kesukanan serta kerjasama. Hubungan dengan guru, murid, dan ibu bapa turut menjadi lebih erat. Selain itu, murid belajar untuk menghormati orang lain, bekerja dalam pasukan, serta menyumbang kepada komuniti. Keseluruhannya, dasar ini membantu untuk membentuk murid yang patriotik, bertanggung jawab, berdisiplin, dan juga mempunyai jati diri yang kukuh. Sebagai penutup, jelaslah bahawa kedua-dua dasar ini memainkan peranan penting dalam memastikan kurikulum bukan sekadar aktiviti sampingan, tetapi merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan yang menyimpang secara langsung kepada pembangunan murid secara holistik. Sekolah Kebangsaan Seri Empun merupakan contoh jelas bagaimana dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan melalui program yang terancang dan menyeluruh. Melalui pelaksanaan yang konsisten, dasar-dasar ini mampu melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi juga memilih sosial, nilai moral, dan kemahiran sosial yang tinggi, selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, seterusnya ialah analisis kita. Dasar kurikulum saling melengkapi iaitu murid, guru, dan komuniti. Cikgu ini perlu dirancang dan memantau pelaksanaan secara sistematik. Jika diabaikan, murid akan menjadi tiada kemahiran, misalnya tiada perpaduan atau mengubah. Pelaksanaan bercacat, iaitu pembangunan model visi atau dikenali sebagai GEM. Pelaksanaan dasar kurikulum di sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan murid secara menyeluruh, bukan sahaja dari aspek ini, tapi juga dalam membentuk sosial, kedisiplinan, dan nilai kemasyarakatan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, Kementerian Pendidikan menekankan bahawa kurikulum inilah lanjutan langsung kepada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik belajar. Oleh itu, aktiviti kurikulum bukan sekadar aktiviti tambahan, tetapi satu elemen penting yang menumbuhkan kemahiran, pengetahuan, dan nilai yang didedakan kepada murid semasa proses pendidikan. Sehubungan dengan itu, guru perlu merancang, pelaksanaan, dan memantau aktiviti ini secara sistematik untuk memastikan objektif kurikulum tercapai. Dasar pelaksanaan kurikulum sebagai lanjutan aktiviti bertujuan
memastikan murid dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam situasi dunia sebenar. Sebagai contoh, konsep kedasarian alam sekitar yang dipelajari dalam mata pelajaran sains boleh diterjemahkan melalui proyektivitas model yang melibatkan pengumpulan bahan tempatan seperti fotoplastik, cahaya lama, ataupun foto-foto saja. Sesi pemurnian secara alam sekitar dan aktiviti kreatif menghasilkan produk tugas mudah. Begitu juga mata pelajaran STEM seperti teknologi dan matematik dapat diaplikasikan melalui teknik robotik, di mana murid bukan sahaja memahami prinsip teknologi tetapi turut menguasai pengiraan menyelesaikan masalah, pemikiran kreatif dan kerjasama dalam konsultasi. Mereka dapat mengerahkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Program khidmat masyarakat pula melengkapkan pembelajaran pendidikan moral dan pendidikan sivil apabila murid berpeluang turun pada membantu komuniti dan membangunkan empati secara bertanggungjawab dalam sosial. Di sekolah dari Ambon, pendekatan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan projek-projek sekolah seperti program kesedaran sekitar, pertandingan inovasi dan aktiviti gotong royong bersama komuniti setempat. Program seperti ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, tapi turut memberi ruang kepada murid untuk mempraktikkan kemahiran kepimpinan, komunikasi, pengurusan masa dan keberpatutan. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator yang membimbing murid mengajar, bahkan dengan menilai aktiviti, memberikan pengalaman pembelajaran yang meneliti dan berkesan. Selain itu, data penyertaan secara beramai-ramai dalam kurikulum juga sangat penting dalam membina budaya sekolah yang inklusif dan menyokong perkembangan potensi setiap murid. Dalam konteks negara Malaysia yang bersifat majmuk, penyertaan menyeluruh ini dapat mengukur perpaduan kaum, memahami kepercayaan budaya dan mengukur nilai hormat menghormati antara satu sama lain. Hal ini dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum dan dapat mengelakkan perpecahan. Melalui aktiviti seperti hasutan, karnival master, minggu kurikulum dan program kerjasama dengan komuniti setempat, murid berpeluang berinteraksi secara aktif dengan rakyat dan penelitian yang berbeza, sekaligus mengukuhkan semangat perpaduan dan motivasi. Namun, dalam memastikan proses dan dasar ini, peranan guru amat penting. Cikgu Dini sebagai guru di sekolah dari Ambon perlu merancang dan memantau pelaksanaan kurikulum secara sistematik dengan memastikan setiap murid diberi peluang yang adil, setiap aktiviti dilakukan secara strategik dan setiap hasil pembelajaran dinilai dengan teliti. Sekiranya pelaksanaan kurikulum diabaikan atau tidak dilaksanakan secara sambil luar, murid berpotensi menjadi bersih, kurang perhatian diri dan tidak mempunyai semangat misalnya yang diperlukan dalam dunia pendidikan dan masa hadapan. Hal ini juga boleh mengakibatkan kurangnya semangat perpaduan di sekolah kerana murid tidak diberi ruang untuk berinteraksi secara sosial di luar bilik dasar. Kegagalan melaksanakan dasar ini bukan sahaja meningkatkan pembangunan murid, bahkan boleh memberi kesan terhadap isu sosial di Malaysia seperti gejala budi sekolah, masalah komunikasi dalam kalangan remaja, kurang rasa hormat dan kerjasama serta lemahnya identiti nasional dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, kurikulum yang dirancang dengan baik, dipantau secara berterusan dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi akan menyumbang kepada pembentukan murid yang bukan sahaja semangat akademik tetapi memiliki yang unggul dan kemahiran internet yang mantap. Kesimpulannya, dasar kurikulum bukanlah aktiviti yang berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi antara murid, guru dan komuniti. Pelaksanaan yang sistematik dan berkesan akan menghasilkan pembangunan murid secara holistik, berdasarkan konsep dialektik iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Apabila dasar ini dilaksanakan sepenuhnya yang sekolah seperti sekolah dari Imbul akan melahirkan generasi masa depan yang berjiwa patriotik, berdaya saing global dan mempunyai karakter kepimpinan yang tinggi. Dengan itu, kurikulum bukan hanya individual kelas, tetapi merupakan komponen syarat dalam usaha membentuk modal insan berkualiti tinggi untuk masa depan negara.
Baiklah, secara kesimpulannya, 5 dasar utama merupakan asas pembentukan murid yang seimbang. Selain itu, 5 dasar utama co-curriculum yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menjadi asas yang kukuh dalam membentuk murid yang seimbang, holistik dan berketerampilan. Dasar-dasar ini bukan sahaja sebagai garis panduan, tapi merupakan komitmen berterusan untuk memastikan pembangunan murid melangkaui aspek akademik semata-mata. Melalui proses pelaksanaan dasar tersebut, potensi murid dapat dilihat secara menyeluruh dari segi intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial, seiring dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai contohnya, di peringkat sekolah kebangsaan Seri Embun, penerapan dasar ini amat signifikasi dalam usaha memupuk budaya penyertaan menyeluruh dalam kalangan warga sekolah. Sebagai contohnya, dasar penyertaan semua murid dapat memastikan tiada pelajar yang tersisih daripada aktiviti co-curriculum, sekaligus dapat membantu membentuk sahsiah yang positif dan jati diri yang kukuh. Sementara itu, dasar penyertaan semua guru memperlihatkan peranan seorang guru ni bukan sebagai seorang pendidik ataupun yang mengajar dalam kelas, tapi juga sebagai pembimbing di luar kelas, dan juga menjadi seorang role model dalam setiap aktiviti di luar kelas. Melalui kerjasama erat antara guru dan murid, suasana sekolah akan jadi lebih aman, harmoni dan lebih bersemangat dan fokus terhadap pembangunan insan. Selain itu, pelaksanaan co-curriculum yang selari dengan proses pengajaran dan pembelajaran membolehkan murid mengaplikasikan ilmu dalam konteks sebenar kehidupan. Sebagai contohnya, bukan hanya belajar secara teori, tetapi murid boleh mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Penyertaan beramai-ramai pula dapat menanam nilai kebersamaan, nilai berpasukan ataupun nilai kepimpinan dan toleransi. Elemen-elemen berikut merupakan elemen penting dalam membina masyarakat yang bersatu padu. Justru dapat disimpulkan bahawa pelaksanaan 5 dasar utama co-curriculum ini berperanan besar dalam memperkasarkan sistem pendidikan negara. Bagi sekolah kebangsaan Seri Embun, dasar ini bukan sahaja membantu mengatasi isu kehadiran dan penyertaan murid, tetapi turut memperkukuhkan semangat muhibah, perpaduan dan kecintaan terhadap sekolah. Apabila seluruh warga sekolah ni dia berganding bahu, sebagai contohnya guru sebagai pembimbing, murid sebagai peserta aktif dalam co-curriculum, maka aktiviti co-curriculum menjadi wadah yang terbaik dalam melahirkan generasi yang berilmu, berdisiplin dan berakhlak mulia serta berjiwa kepimpinan. Baiklah, akhir sekali, pelaksanaan dasar co-curriculum secara menyeluruh ini adalah manifestasi secara sebenar kepada pembinaan sekolah berintegriti dan cemerlang, serta melahirkan murid yang bersedia menghadapi cabaran dunia moden tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Inilah tujuan sebenar yang bukan sahaja pintar dalam akademik, tetapi juga berketerampilan, berjati diri dan mampu menjadi aset berharga kepada bangsa negara. Sebagai contoh yang kita dapat lihat, bukan saja cemerlang dalam akademik, tapi juga seimbang dalam bidang co-curriculum. Baiklah, itu saja pematangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.